Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita akan sambung kelas kita untuk tajuk yang seterusnya daripada bidang fiqh. Okey, tajuk dia adalah mandi wajib penyuci diri. Okey, mandi ni dia boleh dikategorikan sebagai apa? Okey, dari segi bahasa mengalirkan air ke atas sesuatu. Okay, dari segi istilah pula mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Okay, itu masuk mandi je. Kemudian kalau kita masuk tajuk kita khusus mandi wajib. Apa dia mandi wajib yang tu tadi? Mandi. Mandi wajib pula ialah mandi yang wajib dilakukan apabila terdapat sebab yang mewajibkan mandi. Poin dia situ. Ada sebab yang mewajibkan mandi, maka jadilah mandi wajib. Okey, dalil nakli dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kamu berjunub, yakni berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Hadis daripada Ummi Salamah, Ummil Mukminin radhiyallahu anha berkata, bahawa Ummi Sulaim, isteri Abu Talhah menemui Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak malu pada sesuatu kebenaran. Adakah perempuan wajib mandi apabila dia bermimpi?" Rasulullah menjawab, "Ya, sekiranya dia melihat air mani." Okey, itu adalah dalil daripada Al-Quran dan hadis. Okay, kita tengok perkara yang mewajibkan mandi. Yang pertama bagi lelaki dan perempuan ada 3. Okay, khusus bagi lelaki dan perempuan ada 3, iaitu keluar mani, jima' dan mati selain daripada mati syahid. Yang ni untuk dua-dua golongan tersebut. Kemudian yang kedua bagi perempuan sahaja. Okay, khusus untuk perempuan tak melibatkan lelaki, dia ada haid, wiladah dan nifas. Okay, itu adalah perkara yang mewajibkan mandi. Kemudian kita tengok larangan semasa berhadas besar. Apa larangan dia? Yang pertama, okay, bagi lelaki dan perempuan, bila mana dia berhadas besar, dia tak boleh buat apa? Dia tak boleh solat fardu dan sunat. Dua-dua semayang tu kita tak boleh buat bila mana kita berhadas besar. Okay, kemudian berhenti atau duduk dalam masjid. Tak boleh berhenti, tak boleh duduk dalam masjid. Kalau ada urusan sekadar lalu je. Okay, kita tak boleh nak duduk-duduk, nak berhenti dalam masjid. Okay, kemudian tawaf, ibadah dalam umrah dan haji. Bila mana kita berhadas besar, kita tak boleh tawaf sehinggalah kita bersuci. Kemudian seterusnya, membaca, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Kita berhadas besar, jangan pegang Quran. Okay, jangan baca dan jangan sentuh dia selama mana kita belum suci. Okey, tambah larangan ketika haid dan nifas bagi wanita. Yang ni khusus untuk perempuan pula. Larangan khusus bagi wanita. Dia tak boleh buat apa? Tak boleh puasa fardu dan puasa sunat. Okey, yang mana perempuan yang didatangi haid ataupun nifas, maka dia tak boleh puasa dua-dua jenis puasa tersebut. Kemudian dia tak boleh jima'. Rukun mandi wajib. Okey, rukunnya hanya ada 2. Yang pertama apa dia? Niat mesti ketika air sampai ke mana-mana anggota badan. Yang pertama tu. Okay, niat nawaitu raf'al hadathil akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala, ataupun sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Okay, kemudian tu yang paling penting kan ada niat. Yang kedua apa dia? Meratakan air ke seluruh anggota badan, kulit dan rambut. Senang je. Rukun mandi wajib ada 2 niat. Kemudian ratakan air ke seluruh badan. Okey, perkara sunat ketika mandi. Apa benda yang sunat dia? Yang pertama,
basuh pergelangan tangan. Jangan salah faham ya. Ni yang kita sebut sunat. Maknanya kalau tak buat pun tak apa. Kalau buat lebih baik, dapat pahala. Okay, kita basuh pergelangan tangan. Macam kita nak ambil air semayang mula-mula tu. Kemudian kita bersihkan kubur dan dubur dengan tangan kiri sambil mencangkung. Sunat kita bersihkan dulu dua-dua tu. Kemudian bersihkan tangan dengan air. Kita basuh tangan kita pula. Kemudian kita wuduk dulu. Seterusnya jirus air ke anggota belah kanan. Kalau boleh kita settlekan belah kanan dulu. Kemudian basuh kepala 3 kali dan selak rambut. Kita basuh kepala. Kemudian rambut-rambut tu kita gunakan jari-jari kita untuk menyelat rambut tersebut. Kemudian kita gosok badan berturut-turut antara basuhan anggotanya. Kita jirus air, kita gosok badan kita. Kemudian sempurnakan basuhan lipatan badan. Maksud dia, kita ambil berat tentang kawasan-kawasan lipatan. Okay, seperti bahagian atas siku, kemudian dekat belakang lutut tu adalah lipatan-lipatan. Okey, anggota badan yang perlu diberi perhatian ketika mandi wajib. Ni yang kita kena lebihkan sikit. Tangan sebab ada jari-jari celah-celah tu kan, kaki, celah-celah jari kaki, rambut, telinga, kena jaga telinga bahagian yang apa nak bagi tahu kan, telinga kita ni kan dia ada ruang-ruang yang mungkin tak kena air padanya. Kemudian lubang pusat, kulit perut, ketiak. Ketiak ni kalau kita tak angkat dia tak terbuka. Jadi yang tu kena ambil berat juga dan celah kelangkang kita. Hikmah mandi wajib. Apa dia hikmah dia? Bila mana seorang tu mandi wajib, apa Allah bagi? Antaranya diberi ganjaran pahala oleh Allah. Allah bagi pahala. Bukan saja-saja nampaknya mandi wajib, tapi Allah bagi pahala. Selain ibadah lain yang diharamkan ketika bahadah besar boleh dilaksanakan semula. Segala ibadah lain. Maknanya waktu kita bahadah besar tadi, kita banyak benda tak boleh buat. Tapi bila mana kita dah mandi, maka semuanya boleh dilaksanakan semula. Okay, kemudian segar badan yang lesu. Kemudian hilang bau, peluh dan darah tadi. Kemudian membersihkan badan daripada kotoran dan kuman yang boleh bawa penyakit. Bagi jenazah pula, dapat membersihkan dan menjaga aib mereka dengan menghilangkan bau. Sebab kalau ikut untuk orang yang mati, kita tak sebutlah mandi wajib, kita sebut mandi jenazah. Tapi sebenarnya itu adalah mandi wajib bagi orang yang meninggal dunia. Okey, mandi sunat pula. Antara contoh mandi sunat apa dia? Yang tadi mandi wajib, dia datangkan sekali dengan mandi sunat. Okey, antara mandi sunat ialah hari Jumaat. Kita niat sahaja aku mandi sunat hari Jumaat kerana Allah Ta'ala sunat lah tu. Tapi kena ada niat dia. Kemudian hari raya, sama ada Idul Fitri ataupun Idul Adha. Mandi sunat hari raya. Kemudian selepas mandi jenazah, orang yang kerja ataupun terlibat dengan mandi jenazah ni, dia sunat mandi lepas tu. Okay. Selepas mandikan orang, dia sunat mandikan untuk diri dia sendiri pula. Kemudian sebelum solat gerhana matahari ataupun bulan, bila mana berlaku gerhana, kemudian kita nak semayang solat gerhana ni, maka sunat kita mandi dulu. Kemudian sebelum solat minta hujan, sembuh daripada gila atau pitam, selepas masuk Islam, orang-orang yang bukan Islam, kemudian masuk Islam, dia dah syahadah, kemudian sunat mandi lepas dia masuk Islam. Okay, kemudian berkaitan dengan ibadah haji, sebelum ihram, mandi sunat dia, sebelum wukuf, ada mandi sunat, sebelum lontar jamrah dan sebelum masuk Mekah ataupun Madinah. Okey, dan yang terakhir kita tengok sikit berkaitan dengan maksud haid, wiladah, nifas dan darah istihadah. Okey, haid ni apa dia? Haid, darah kotor yang keluar dari pangkal rahim wanita yang telah balik dalam keadaan sihat pada waktu tertentu. Ini adalah haid. Darah yang keluar daripada seorang perempuan. Dia ada tempoh dia. Okey, tempoh sederhana dia adalah 6-7 hari dan maksimum dia sehingga 15 hari. Kemudian wiladah. Wiladah ni apa dia? Proses kelahiran anak sama ada dengan keluar darah ataupun tidak. Wiladah sendiri ni maksud dia beranak, senang cerita. Sama ada darah sekali ataupun tidak, yang paling penting asalkan beranak je maka dia adalah wiladah. Melahirkan anak maka dia berhadas besar.
Okey, nifas, darah yang keluar selepas kelahiran anak atau sesudah keguguran yang nyata sebahagian bentuk anak dia. Nifas ni biasanya darah yang keluar lepas beranak ataupun kalau keguguran juga dia ada nifas juga. Okey, disebut kat sini nyata sebahagian bentuk anak. Maknanya dia ada tempoh tertentu yang mana kalau keluar darah ni dia istilahkan sebagai nifas. Okey, tapi yang paling penting darah yang keluar selepas melahirkan anak. Dia ada tempoh dia tertentu. Okey, 40 hingga 60 hari dia punya tempoh darah dia. Kemudian darah istihadah ialah apa dia? Darah penyakit yang keluar dari pangkal rahim wanita. Darah ini keluar pada waktu selain waktu haid dan nifas. Darah ini berbeza warna dan kepekatannya dengan haid. Darah ini bukan perkara yang mewajibkan mandi. Ini pula darah istihadah. Okey, darah istihadah ni ialah darah yang dia bukan haid, dia bukan nifas. Okay, contohnya kalau perempuan yang keluar darah haid dia lebih daripada 15 hari, maka hari yang ke-16 tu tak lagi dipanggil dengan haid sebab tempoh paling panjang darah haid cuma 15 hari sahaja. Okay, yang ke-16 tu dia dah dikira sebagai darah istihadah, maka dia kena mandi dan dia kena wajib menunaikan tanggungjawab dia seperti solat. Okey, sekadar tu je kelas kita untuk hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.